Okey, boleh nampak saya punya slide Boleh. suara dengar. Boleh. Suara dengar. Nampak saya nampak. Okay. Dengar, saya dengar. Okey, biasanya saya akan mula dengan ta'aruf dulu lah. Kenal diri dulu. Sebelum kita belajar macam biasa lah, kita baca doa dulu. Apa-apa hal pun di hati tenang dulu, baru kita start. Kalau awak type nama saya, nanti keluar nama ni lah. Gambar ni. Ahmad Al-Abqari bin Ma'razi. Yang pentingnya bila kita belajar dengan lecturer ni, nombor satu sekali nama dia kita kena tahulah. Kan? Nama kena tahu tu. Saya nasihatkan awak kalau kelas pukul 2.30 tu, paling lambat pun 2.35 masuk lah. Sebabnya saya nak jadi admin lagi. Tu orang masuk saya nak kena admin lagi. Jadi kacau kawan-kawan awak yang apa ni. Ni nak kena tekan admin ni. Kawan-kawan awak tengah tengok saya punya slide ni, dia ganggu skrin lah. Okay. Saya tak buka kamera pun. Dan awak pun tak buka kamera kan. Dengan sakaan baik saya, awak semua tengah menghadap laptop lah. Kalau tak pun menghadap handphone kan. Dengan Google Meet. Betul sir. Tak buat benda lain lah. Kita dah besar-besar semua. Bukan macam budak-budak lagi lah. Buka buka skrin, lepas tu pergi tidur ke apa. Tak. Kita ni dah besar-besar dah ada tanggungjawab. Kita datang pun dengan niat memang untuk belajar. Kerana Allah Ta'ala kan, kerana Tuhan kan. Dan sangkaan ibu bapa kita pun memang diorang sangka kita tengah belajar. Masa tengah belajar ni kita ikut aktiviti sebagai seorang pelajar lah. Primary kelas kita belajar. Okay. Bukan kita buka je link tu, kita tidur tak. Paling kurang awak tak nak menyusahkan diri awak pun, awak jangan menyusahkan diri ibu bapa awak. Awak tak pergi kelas ni, dia susah diri sendiri je. Tak juga kan. Dia akan susah kepada ibu bapa awak yang bersangka baik awak memang tengah belajar. Lagi-lagi musim COVID ni kan. Nak lepaskan anak ni bukan senang kan. Takut kena penyakit satu pasal pula. Kita tawakal aje lah. Okay. SOP pun kita akan jaga untuk kelas hybrid tu. Umumnya lepas pada 14 hari tu, kalau dah rasa macam semua dah okey tu, and then kawan-kawan awak pun awak tahu dia tak ada kontak dengan luar ke, tak ada berjalan mana-mana. So okey lah pun, tak adalah risau sangat. Okay. So tu nama saya dan memang biasanya student dia agent nama saya betul lah. Dia ingat. Saya ingat memang awal-awal tu kalau ada test quiz ke, kalau ada final apa, ujian ke apa, saya tolong markah je. Nama pensyarah pun tak tahu kan. Kalau yang cik lah. Kalau yang puan tu puan lah. Jangan tukar pula. Yang pensyarah lelaki jadi puan pula. Macam tu lah. Okay. So saya dekat kita dah 83. Saya dekat UTSM ni dah agak lama juga. Dah nampak? Saya dekat UTSM ni saya mula daripada 2003 lagi. Okey. Dan sekarang dah 2021, hampir 13, 20. 10, 17 tahun lah. 17, 18, dah 18 tahun lah. Okey, ini kalau ada dekat-dekat dengan tempat awak ni, saya belajar dekat UKM lah, Bangi. And then
saya punya SPM dekat Terengganu. Saya punya PMR dekat Kota Baru. Saya punya sekolah rendah di UPSR dekat Kajang. Dekat Kajang kat Selangor. So rata-rata saya pergi kat Sarawak pun saya pernah duduk lah sebelum saya pindah ke Selangor tu. Ada tadi nak masuk lah ni. So saya bidang research dekat saya lebih kepada bidang mikroelektronik lah. Mikroelektronik, saya buat sensor, saya buat MEMS, biomass device ni. And then dekat diploma ni, sebab dulu saya masuk dekat department elektronik dekat fakulti FKE. Okay. Dulu masa awal-awal dulu Kuito tu, kita ada dua fakulti lah, fakulti kejuruteraan dengan fakulti teknologi kejuruteraan. Lepas tu dia bergabung, sekarang dia pecah balik. Next time saya tak tahu dia nak gabung balik ke tak. Dia macam tu lah, gabung pecah. Okay, sebelum saya masuk kepada diploma ni, saya berkhidmat di FKE tu agak lama jugalah, 2006 sampai 2017. Dah pindah ke Pago, saya check in Pago, kena serve dekat diploma lah. Okey, untuk subjek banyak lah. Untuk ada graduate pun dah banyak subjek saya ajar. Untuk diploma ni saya dah ajar digit ni hampir setiap semester. Dan semester depan awak akan ambil microcontroller. Microcontroller tu pun saya juga yang ajar juga. Selepas saya jadi dia punya pelaras dia. Okay, awak tak boleh ambil microcontroller ni melainkan microcontroller prerequisite subjek dia adalah digital electronic. So kena ambil digital electronic dulu, baru boleh ambil microcontroller. Ambil dulu lah, tak semestinya kalau gagal pun still boleh ambil microcontroller. Ada dua kan prerequisite, satu ambil dah dulu, satu wajib dulu baru boleh ambil. Itu kena tengok dia punya ni lah. Saya pernah ajar isi elektronik, macam-macam lah, algebra pun, fizik pun saya dah ajar. And then okay, saya senang ya, simple . Yang penting sekali bila saya suruh hantar tu, awak kena on time. Biasanya on time saya tu pun dia lambat lah. Macam dah extend lambat, masa awak hantar lah ikut masa dia. Kalau boleh hantar sebelum dia lah. Sebabnya saya lebih tengok kepada awak punya effort lah. Okay, sebabnya kita tak tahu kita punya apa ni, betul salah bila kita buat apa ni, test ataupun assignment ataupun quiz tu, betul salah tu biasanya salah kan. Tapi dia punya attitude dia tu, hantar on time apa semua tu, itu sesuatu yang awak boleh usahakan kan. Nak dapatkan jawapan tu bukannya susah pun. Tiru je kan. Bukan tiru lah, salin lah. Kalau assignment tu salin je. Macam lab report tu, lab activity, pre-lab, post-lab activity tu, biasa kita salin je daripada kawan-kawan lah. Itu saya lah. Awak rajin-rajin semua, bagus-bagus. Tak bagusnya jangan tiru lah. Salin dengan belajar tu lain lah. Salin dengan sambil salin tu sambil belajar. Bukannya salin kita tak tahu apa-apa. Sebenarnya macam tu lah. Yang penting kalau saya suruh hantar on time tu, bila tarikh pukul berapa, sebelum pukul berapa, so awak hantar. Nanti saya tutup dia punya sistem dia. Okay. And then saya biasanya yang kita punya test ni satu je, test 1. Saya tak ada test 2 sekali je. So saya tak buat makeup test. Kalau masa face to face tu memang saya tak buat lah. Kalau tak datang ke, tengok sebab lah. Tapi biasanya apa-apa sebab pun saya tak buat makeup test. Saya akan bawa awak punya markah
untuk carry mark test tu saya bawa pergi final. Jadi final awak portion dia lagi besar sikit. So kalau boleh sebelum datang, sebelum online ni saya akan bagi dulu, biasanya saya akan bagi dulu slide dia. And then awak go through slide dia. So masa saya buat, saya ngajar, awak boleh interrupt lah. Boleh interrupt. Kalau tak faham tu boleh interrupt terus. Sebab awak dah baca daripada awal tu. Saya boleh jawab lah. Ni tak ada apa ni. Yang ni biasa pensyarah ada yang buat kan. Kalau tak hadir, dia akan bagi surat amaran lah. Ini semua ikut dia prosedur lah. Dekat ni saya tak pernah keluarkan surat lagi. Tapi saya, kalau awak tak hadir, saya minta surat. Macam tu lah. Sebelum saya keluarkan surat, walaupun saya tak keluarkan surat, saya minta awak punya surat dulu. Okay. So kita biasa awal-awal ni banyak borak dulu lah. Lagi saya pergi kepada RPP. Sebelum tu kita kita cuci sikit lah. So kita datang ni memang kita nak belajar. Jadi kita betulkan niat kita lah. Apa-apa yang kita buat ni akan jadi amal ibadat kalau kita betul niat kita kan. Kalau kita belajar niat dengan Allah Ta'ala, kerana Tuhan, so Allah akan beri kefahaman kepada kita. Walaupun isyarah tu bagus atau tak bagus setara mana pun, tapi kefahaman tu adalah milik Allah Ta'ala yang akan bagi. Jadi kita kena jaga adab-adab dia tu. Dan kita kena betulkan niat kita lah. Bukan niat belajar nak dapat kerja, niat belajar nak cemerlang ke. Itu bukan matlamat. Okay? Matlamat kita niat belajar tu untuk amal soleh kan. Nanti dia punya kejayaan tu akan menyusul lah. Kalau kita niat dengan kejayaan saja, tanpa niat kepada amal soleh, jadi kejayaan tu boleh kita dapat. Ini amal soleh pun tak dapat. Jadi benda yang kita buat ni sia-sia lah. Okey, sesiapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Kerana niat belajar kita betul sebagai amal ibadat. Jadi kita akan ada adab-adab dia lah. Supaya ilmu yang kita perolehi itu adalah sesuatu yang berkat, lagi diberkati kan. Guru berperanan memberi ilmu tetapi suka memberi faham. Hal itu adalah mahal kerana diperolehi melalui adab. Jika kita biadab, kefahaman suka hingga akhir-akhir zaman ni, bukan akhir zaman lah, zaman-zaman awak sekarang, zaman viral ni. Semua benda dia nak salahkan orang kan. Salah diri sendiri kita tak pernah nampak pun. Kan? Semua benda salah orang. Semua benda kita anggap kita je lah yang bagus kan. Orang lain tu ada je benda kita nak komen. Okay? Bila orang komen kat kita pula, kita marah pula. Kita komen kat orang tak apa pula. Okay? Jadi kita kena selalu perhatikan, selalu muhasabah kita punya adab. Okay? Ada banyak adab-adab ataupun perkara yang kita kena dahulukan dulu lah. Sebelum kita dapat belajar kan. So di antara orang yang sibuk menuntut ilmu namun lupa akan belajar adab dan akhlak, maka ia mudah mengata gurunya, tidak hormat kepada guru, lambat menghadiri majlis dan sebagainya lah. Dan banyak penyakit-penyakit yang berpunca daripada kita tak jaga adab. Biasanya kalau kita dah start kurang ajar dengan kita punya cikgu kita tu, kita akan sentiasa kurang ajar sampai akhir dia. Kecuali kita ada terdetik hidayah, kita nak mohon maaf dengan dia, baru adalah, alhamdulillah. Tapi kalau tak, daripada awal sampai akhir kita akan sentiasa buruk sangka dan kita sentiasa biadab lah. Kita boleh tengok dia punya apa tu, consistency, consistent student ni biadabnya dengan pensyarah tu, pada akhirnya nanti kita akan nampak dia punya komen terhadap pensyarah tu. Dan pun malu-malu dia bantai komen kan. Dia tulis dalam pensyarah gini. Pensyarah tu baca je lah. Saya tak ada masalah awak nak komen pun. Cuma saya nasihatkan awak, kalau biasanya hujung semester kan kita ada komen-komen pensyarah tu kan. Saya tak berapa gemar komen-komen tu. Kan?
Sir, sorry sir. Apa saya tak dengar suara sir? Dia dengar dah? Okey sir, baru dengar. Okey, saya baru dengar. Tadi kat mana kan? Dekat ada. Oh, ya, kalau tak ada tu dah jauh sangat lah. Bukan. Tadi saya cakap pasal kita zaman sekarang ni suka duk viral orang duk maki orang kan. Bila kita molekul air ni, bila kita baca sesuatu yang baik, molekul air akan berubah dia punya kristalogi dia. Daripada hakikat dia tu lah. Kalau kita selalu duk kata benda buruk dekat molekul air ni, jadi molekul air tu pun akan berubah dia punya sifat dia. Sama juga bila kita duduk maki hormon orang, kan molekul air dekat LU kita tu akan berubah menjadi sesuatu yang negatif. Dan kita duduk telan hari-hari. Jadi bila kita kata orang maki hormon orang viral, sifat-sifat yang keji tu akan jadi darah daging kita tu. Sebab tu nanti awak tengok anak-anak awak pula kalau umur awak panjang lah. Anak-anak awak mewarisi perangai mak bapak dia kan. Lepas tu kita duk marahkan anak kita kan. Okey, ni boleh tengok lah. Slide ni biasanya saya tunjuk sekali lalu macam ni je. Okey. Niat tu yang penting. Ini beradab kepada orang yang berilmu, sabar, tulis. Tulis ni memang betul lah kita pelajar kan. Pelajar ni dia mendengar dan menulis. Kalau dengar aja tu jadi pendengar lah. Sekarang ni awak duk tengok aja kan. Jadi penengok lah. Penengok dan pendengar. Awak tulis tu kedian lah. Lepas ni lah. Saya akan bagi slide dia tu. Yang semester ni kena pakai author. Jadi saya akan upload semua dekat author lah. Mungkin tengoklah macam mana kalau macam problem author, saya suka pakai Google Classroom sebenarnya. Tapi sebab dia wajibkan pakai author, jadi ni lah. Pakai je lah. Okey, adab ni orang yang tinggi adab walaupun kekurangan ilmu lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tapi kekurangan adab. Boleh baca lah ada ilmu ni. Belajarlah menghormati orang lain, jangan hanya pandai dalam ilmu tapi tak cerdik dalam berfikir.
Hari ini kita tak hormatkan orang. Satu masa jangan juga cerita kalau Allah lakukan kata kita pula hal yang demikian itu. Ini sedap-sedap duduk maki hamun orang kan. Viral sana, viral sini kan. Kita je lah yang baik kan. Orang lain ada je yang tak betul kan. Satu hari nanti Allah uji kita macam tu pula. Baru kita tahulah. Langit tinggi rendah. Okay. So, semoga Allah memberahmati dan memberkati kita sebagai penuntut ilmu. Amin. Jadi adab ni kalau similar meaning dia adalah moral kan. Moral values kita panggil. Kita tengok RPP dulu. Dah pukul berapa dah ni? 3:30. Pukul 3. Nampak? Nampak tu. Nampak sir. Nampak. Okay, dia ngajar dekat komputer ni dia macam dia cakap seorang-seorang kan. Dia shock sendiri dia cakap. Tak berapa seronok. Dulu masa saya ajar digit ni masa stand lepas 2 semester lepas sempat masuk 6 kali silap saya. Separuh lah. Separuh lepas tu MCO mula-mula PKP tu. Saya nasib baik, saya masa saya masuk kelas saya bantai tu year 5 tu. Jadi saya sempat face to face tu dah 4 chapter. Orang lain 2 chapter lah. Saya dapat chapter. Jadi sudah dah banyak faham masa face to face tu lah, sebab kita ada two ways communication kan. Conteng sana, conteng sini. Biar laju tak apa. Asalkan yang part yang penting tu kita boleh face to face dulu. Itu yang saya punya prinsip saya lah. Kalau saya masuk kelas kuliah tu memang saya laju sikit. Last tu kalau kita nak U-turn balik tak apalah. Yang penting yang awal-awal tu kita boleh deliver dulu apa-apa yang penting tu supaya ada two-way communication. Awak boleh tanya, saya boleh terus terangkan conteng-conteng kat situ kan, kat whiteboard tu lagi feel dia tu lah. Okey, nanti kalau awak sambung negeri, awak akan belajar juga digital elektronik. Kalau awak tak dapat credit exemption, biasanya C minus ke bawah tak dapat. Okey. Tapi untuk diploma ni biasanya dapat lah kot C plus, C plus ke atas tu insya-Allah dapat. Sebabnya kita ada lab, kita punya final tu adalah 40% je. Kita punya coursework tu 60%. Lagi-lagi lab tu memang makan penuh je saya bagi biasanya. Yang penting awak hantar dia punya lab report tu on time tu, saya memang bagi markah hampir-hampir penuh lah. Dan kerja tu tak adalah cincai kan. Kerja macam student punya kerja lah, kemas gitu. Okey, kebanyakan konten dia ni adalah dengan degree sama je. Saya dekat FKE dulu pun ajar digit pun lama juga. Banyak kali juga saya ajar digit. So bila saya masuk diploma, saya sesuaikan dia punya konten tu lebih kurang hampir daripada degree lah. Cumanya level tu tak adalah sampai kepada degree tu. Degree level untuk design dengan level 5-6 dia tu. Design question itu lagi detail sikit lah. Kita akan belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chapter. Kalau kita dalam mode online ni biasanya 80% je lah kita ajar. Okay. Kalau kita fully face to face, baru kita habiskan 100%. Tapi awak jangan risau lah. Biasanya chapter yang last-last ni saya tak masuk dalam exam pun. Yang last-last ni kan. Bagusnya bila kita belajar dalam session dengan koordinator ni, kita follow je material dia, slide dia, quiz dia. Biasanya kalau katakan awak ada lecture dengan pensyarah yang bukan koordinator,
awak minta dengan kawan-kawan awak slide yang koordinator punya. Macam tu lah maksud saya. Jadi biasanya koordinator ni dia akan, kalau saya lah, macam saya ni, saya akan buat soalan berdasarkan apa yang saya ajar je. Saya tak tahu kawan saya session lain tu ajar apa kan. Tapi saya tahu saya ajar benda tu, saya akan masukkan benda tu. Kalau saya tak ajar benda tu, saya tak masukkan. Macam tu lah. Kalau saya skip tu, maksudnya saya tak masukkan dalam exam lah. Okay. Okey, kita sentiasa tengok kepada RPP ni sebab kita bukan saja kita nak tengok kita punya lecture SLT tu, tapi untuk yang semester ni kita nak tengok sama ada kelas face to face ataupun tak, hybrid kan mode dia. Kalau untuk week 1 2 ni awak tengok lecture kosong kat sini. Tak ada lah. So lecture dah masuk dekat non face to face kat sini. Jam dia, 2 jam tu dah masuk sini lah. Jadi untuk week 1, 1, 2, 3, 4. 4 minggu pertama ni tak ada tak ada apa ni face to face lah. Hanya ada online. On paper lah. Tapi kalau saya kata saya nak buat kelas dekat kelas, awak datang lah. Cumanya sebab kita ada SOP, mungkin kelas tu akan kena pecah 2 lah. Satu grup tu 26, 52. Mungkin kelas 2 jam, saya akan pecah sejam-sejam lah. Sejam grup ni datang, sejam grup satu lagi datang. Tengok macam mana. Tengok keadaan macam mana. Ataupun rotate week je. Awak tunggu saya punya announcement lah dalam tapi kalau rotate week pun macam tak berapa short juga. Mungkin sejam-sejam lah. At least saya hanya ajar benda yang perlu saya ajar secara manual. Maksudnya saya conteng, saya ajar. Okay. Bukan kita tak boleh ajar directly dekat laptop ni, boleh juga nak conteng. Cumanya macam saya cakap lah, bila kita face to face ni dia punya aura dia tu lain macam sikit kan. Dia punya environment tu, dia ada suasana belajar tu lain sikit lah. Mungkin berkat kat situ kita lebih faham sebab kita berhadapan dengan kita punya pensyarah kita kan. Okay. Saya pun nampak awak tidur ke, duduk mengalamun ke apa kan. Okey, chapter 2 ni ada 6. Semua material ada, and then saya akan bagi awak modul. Modul tu modul yang dekat FKE tu. Awak baca lah detail sikit, jadi lebih awak mudah faham daripada modul yang dekat diploma. Modul yang dekat diploma tu semua saya dah modify lah semua. Okey. So chapter 3 basic gates ni, basically untuk elektronik digit ni, kebanyakan logic gate ni awak ada belajar masa fizik tak silap saya. Kalau tak fizik pun mungkin masa matrik lah. Cumanya yang awak benda baru mungkin in terms of design dia tu. Okay. Ada in terms of banyak lagi lah macam logic functions tu. Mungkin kita akan go details on latch and flip flop, and then dia punya application dia lah. Macam counter and register ni kita tak pernah belajar rasanya dekat matrik ataupun dekat SPM. Mungkin SPM dulu dia belajar logic gate, dia tak silap saya. Saya pernah tengok buku SPM. Kalau SPM fizik kan. And then untuk yang ni 4 minggu ni, okay, kelas face to face rasanya kita akan start minggu depan kan. Minggu ni isolasi lagi. Jadi minggu depan bila awak sentiasa tengok WhatsApp lah, apa-apa saya announce kat WhatsApp lah. Saya buat kelas apa semua. So ada chapter 4 ni 2 minggu 7. Minggu 7 ni saya rasa kita dah nak balik raya ni. Okay. 8-9 ada chapter 5, and then week 10-11 chapter 6, week 12-14 chapter 7. Kita ada quiz 5% online lah, ataupun face to face, tengok lah. Kita ada test 1, test 2 tak ada lah, test 1 je, test.
Biasanya test saya buat minggu ke-9 ataupun minggu ke-10. So panjang kan. Bila panjang tu dia punya chapter dia banyak lah. Mungkin sampai chapter 5 atau 4 ataupun 5 lah. Tengoklah sampai minggu ke-8 atau minggu ke-9. Biasanya minggu ke-9 atau minggu ke-10 saya akan buat test. And then kita ada lab 20%. Lab ni banyak lah. Biasanya awak akan dapat 18-19 markah. Ataupun kalau betul-betul dia buat on time, masa praktikal pun dia boleh dapat 20 markah penuh. Kan? Susah kan. 20 markah lab ni semata-mata effort lah. Sama juga dengan quiz. Biasanya quiz ni hantar je. Quiz ni biasanya betul lah. Takkan nak bagi soalan yang tak betul lah. Jadi quiz ni, biasa saya quiz kalau face to face, saya quiz ni untuk ambil kena tangan ni sebenarnya. Saya tengok ramai tak ada tu, saya buat quiz. Jadi markah dia akan lebih daripada yang apa ni, yang selalu tak datang kelas tu kan. Kalau 5% ni biasa 2 kali lah saya buat. Tengok yang tak ramai tak datang, saya buat quiz. Final exam 40%, tak banyak 40%. Dan final exam biasanya saya akan buat soalan objektif. Objektif tu dah 40%, 40 soalan. Jadi subjektif hanya ada 60%. Mungkin 3 soalan je lah, tak banyak. Okey, untuk semester ni awak akan ada online punya lab lah. Lab pun kena buat hybrid. Jadi lab kita ada 6 lab. Jadi saya decide 3 lab kita akan buat hands on lah dekat lab tu. And then 3 lagi lab kita akan buat by apa ni, tools lah, by simulation. Okey, habis RPP. And then saya akan pergi kepada lab introduction SFT. Ini lab 0 lah. Okey, yang ni pun nanti saya upload dekat apa ni? Author lah. Boleh dengar lagi ya? Boleh. Saya bagus. Ada lagi ke ni? Syahadan ada ke? Ada saya. Oh. Muhammad Idham. Ada. Nur Emilia Elina. Saya, sir. Nurin Suhaila. Saya, sir. Okey, ni nanti awak akan dapat, nanti awak yang ni tak payah print lah. Yang lain awak print lah. Nanti awak akan hantar scan lah kot. Okey. Saya nanti kita ada 26. Satu section 26. Saya kira-kira itu nanti saya akan detailkan dia punya announcement ni lah. Cuma in planning saya macam kita ada 26 untuk satu section. Jadi kita kena bagi 2 untuk SOP kan. Jadi 13. 13 tu maksudnya awak akan buat 13 atau 14 lah. Kita akan buat by partner lah kot. Mungkin untuk partner lah. Satu meja tu 2 orang. Jadi kita atur balik tengok macam mana dia punya tu. Ataupun satu trainer board tu 2 orang. Jadi satu lab report tu 2 orang kat situ. Jadi kerja dia mungkin ada bahagian post lab tu walaupun satu lab report ada dua jawapan kat situ lah. Jawapan awak dengan jawapan partner awak. Jadi tak payah compile lah. Cumanya awak compile sama awak je. Okay? Ada hantar satu je. Sebabnya bila hantar by individual, saya sell pass. Jadi banyak sangat file. Bila banyak sangat file tu, jadi macam banyak sangat lah. Banyak sangat saya nak kena tengok lah. Buat tengok pun komputer.
Saya duk menanda lab sheet lah, quiz lah, final semua kod komputer ni jadi mata pun dah tak pun nampak. Okay. So yang ni nanti awak boleh baca lah macam mana sebelum ni dah pernah pakai. Pernah pakai breadboard ni, apa semua ni? Pernah? Oh, Tak pernah. pernah tu. Tak pernah. Tapi tak apa, nanti simulation dia ada tools nanti saya ajar awak. Dia konsepnya sama je lah. Okay. Saya pun baru ajar awak kan sistem ni kan. Ya, betul. Betul lah. Betul, sir. Betul, sir. Saya yang batch lepas saya ambil saya jumpa batch tu daripada awal lagi. Saya ajar tahun 1 semester pertama, semester kedua dia jumpa saya lagi digit, semester ketiga dia jumpa saya lagi microcontroller. Jadi sampai bosan-bosan tengok saya. Dan ni stand depan nanti kalau awak jumpa saya ajar microcontroller, nanti awak ambil pensyarah lain pula. Jadi tak payah jumpa saya lagi lah. Ni dia baru tukar pula. Okey, yang ni breadboard ni. Okey. Kalau kita buka okey, nanti kita tengok tools untuk online lah. Okay, yang ni breadboard ni dia punya mana tadi? Dia punya connection dia ni kat sini lah. Atas ni dia connect ni. Jadi kalau awak cucuk sini, dia connect lah. Biasanya kita akan letak bahagian atas ni positif. Bahagian bawah ni negatif. Contohlah atau atas ni positif, yang bahagian bawah ni kita letak negatif. Mana-mana lah. Okay. Yang bahagian bawah ni, yang bahagian sini ni, ni yang longkang ni dia tak connect. Ni longkang. Jadi longkang ni besarkan sikit lah. Longkang ni ibarat dia punya figure dia yang ni lah. Ni longkang ni. Jadi bila awak nak letak IC awak kena letak menyeberangi longkang. Kalau awak letak dekat sini dia berjadi. Dia short lah. Kaki kat situ, kaki kat sini dia bertembung kat sini kan. Kalau awak letak sini kan. Kaki dekat atas tu bertembung dengan kaki dekat bawah. Tak betul lah. Jadi kena letak kat sini. Okey. Sama juga awak punya resistor. Awak kena letak macam ni kan. Ataupun dia sambung macam ni kan. Tutup mic siapa tu. Jadi kalau awak letak transistor tu, bukan transistor, resistor ni, kalau awak letak macam ni, jadi resistor tu akan short lah. Jadi kena letak macam ni kan. Letak macam ni, tak short lah. Okay, ini yang pertama lah. Pertama kita kena tahu macam mana nak tengok kita punya breadboard. Jadi bahagian atas ni, kalau awak tengok, dia bersambung ni atas ni. Atas ni bersambung sampai hujung. Yang ni pun sama. Okay. Cuma yang dekat lab tu, kalau awak perasan, dia punya breadboard besar. Yang ni mini breadboard. Dekat bahagian bawah ni, dia ada dia tak semestinya dia sambung daripada hujung ni sampai hujung ni. Sometimes dia ada simbol kat tengah ni. Kalau simbol kat tengah ni, mungkin dia sambung daripada sini, dekat simbol tu dia putus. And then sini dia sambung lain pula. Macam mana kita nak check dia sambung ke atau tak sambung, awak kena ambil wire lah. Ambil wire, awak masuk positif sini, awak masuk negatif, and then awak cuba nyalakan LED ke. Kalau tak nyala LED tu pada satu laluan yang sama, maksudnya ada something putus dekat tengah tu lah. Macam tu cara check dia. Ataupun tak payah LED, ambil apa ni kita panggil voltmeter. Voltmeter kan bila kita test kan, kalau dia ada connection, dia punya jarum tu naik kan. Kalau dia tak ada connection, jarum tu tak gerak. Boleh cucuk lah. Okay, and then cara nak baca, bila kita, this one kita punya IC kita lah. Ni nombor ni lain, kita abaikan dulu lah. Kita punya IC digit dalam ni. Digital IC dalam ni, bila kita nak baca, kita baca kaki dia daripada sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada dia punya apa ni, titik dia tu kan. Ada dia punya shape kat sini. Okay. Okay, ini contoh kita punya IC ni.
Ini dalam IC ni dia ada dia punya ni. Ni IC awak ni. Ni kan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Setiap IC awak ni ada dia punya VCC dengan ground. Apa maksud dia? Maksudnya kita nak hidupkan IC kita ni, kita kena sambung VCC dengan ground. Kalau awak tak sambung VCC dengan ground, awak punya IC ni tak on. Bila tak on, awak dah sambung input, keluar output, awak dah buat, tak jadi. Bila tak jadi, awak pun cakap, encik tak jadi. Memang tak jadi sebab awak tak sambung dia punya power dia. VCC ground. Okay, untuk VCC kita akan pakai 5 volt lah. Untuk ground tu masuk je lah. Ke ground tu hitam tu kan. Ini IC awak ni warna hitam ni. Ni warna hitam pun ni. Dalam dia ni macam ni. Dalam ni kita punya schematic gitu lah. Macam ni contoh AND gate ni kan. 1 input, 2 input, keluar 3. Keluar output dia 3. Okay. Jadi bila kita dapat suatu litar. Ni contoh kita punya litar lah. Okay. Bila kita dapat kita punya litar ni, mula sekali kita kena ambil IC kita dulu. Ni kita kena ambil benda hitam ni. Okay. Jadi kita nak ambil benda hitam tu, kita kena tengok gate apa. Sekarang ni gate dia adalah sekarang ni gate adalah NAND gate. NAND gate apa kod dia? Kod dia adalah 7400. Contoh. Ini gate adalah inverter. Inverter apa kod dia? 7404. Adalah gate 7432. Lepas tu kita kena letak dia dekat sini lah. Letak sini kan. Tu awak masuk dah awak punya VCC kaki 14. Ground kaki 7. Masuk tu kan. Itu maksudnya awak hidupkan awak punya IC. Lepas tu baru awak masukkan awak punya contohnya yang ni inverter. Contoh lah. Inverter masuk 1, keluar 2. Macam tu. Macam mana nak dapat dia punya schematic diagram tu? Berdasarkan kita punya data sheet tu lah. Data sheet tu yang ni tu lah. Awak sentiasa kena ada benda ni. Ni. Kalau tak ada benda ni, tak boleh nak sambung apa-apa dah. Duk melangut depan trainer tu. Okay. Ni kita punya trainer dekat lab tu. Ni trainer kita. Jadi kita tengok lah. Okay. Lepas awak dah ambil IC yang warna hitam tu, ikut nombor dia tu, nombor tu baca lah dekat dia punya IC tu. Awak kena buat numbering dia lah. Kan dalam satu IC tu ada banyak dia punya ni. Banyak IC dia ni. Banyak gate dia panggil. Logic gate. Ini ada 4 dalam ni. Maksudnya bukan kalau awak nak pakai 4 gate N ni, gate NAND ni, awak kena ambil 4 IC tak? Awak ambil satu IC cukup lah. Sebab dalam ni ada 4. Maksudnya macam tu lah. Okay. Macam ni kan. Balik gambar dia ni. Ni ada 1, 2, 3. Berapa IC nak kena ambil? Satu je lah. Bukan ni awak nak ambil sampai 4 IC. Kan? Awal tu kalau masuk lab saya suka tengok dulu. Saya tak nak bagi arahan. Memang awak kena baca lab sheet dulu. Sebelum awak masuk lab. Saya tengok dulu. Kadang sampai setengah jam saya tengok. Memang dia biasa student ni dia memang tak baca lab sheet tu. Padahal lab sheet tu awak kena buat pre-lab dulu. Kalau masa setengah pensyarah tu, dia akan check pre-lab dulu kan. Kalau pre-lab tak buat, awak duduk kat luar dulu. Siapkan pre-lab tu, baru awak masuk dalam. Maksudnya awak tak buat pre-lab tu, awak tak baca pun awak punya lab activities tu. Jadi bila awak tak baca, kita tak akan boleh siapkan kita punya lab tu dalam masa 2 jam. Lab 2 jam, 1 jam on paper tu 3 jam memang 3 jam. 2 jam tu dia punya eksperimen. 1 jam tu adalah dia punya preparation dengan dia punya wrap up lah. Okay, preparation tu dia punya pre-lab lah. Okay, pre-lab tu kita buat kat rumah sebenarnya. Sebelum kita datang lab. Okay, ni ada 3 IC. Okay, dah lama student tu, dah 30 minit tu, baru saya pergi. Awak nak buat apa ni? Kan? Tengok dia ambil, nak sambung gate. Dia pun ambil 3400 ni 3 lah. Dia memang tak baca lah. Dia tak tahu apa pun dia. Kenapa awak ambil 3? Sebab kita pakai 3 gate. Cuba awak tengok gambar tu. Dalam IC tu ada berapa gate dia kata. Saya kata lah.
Ada 4. Jadi kenapa awak nak ambil 3 IC pula? Pakai satu dah lah. Dalam tu kan ada 4. Dia pun tak faham lagi. Maksudnya dia tak faham lagi benda gambar ni. Dia nak fahamkan figure ni. Baru kita boleh faham macam mana kita nak sambung. Okey, dalam IC 7400 ni ada 4. 7400. Biasanya ada 4 lah. 74. Ni 7400. Ni kan ada 4. Dia panggil IC adalah quad. Quad tu maksudnya 4 lah. Quad AND gate kita panggil kan. Quad. Quad tu maksudnya 4 lah. Kalau ni kita panggil TRI kan. Ada 3 lah. Okey. Biasanya ni quad ni 4 lah. Okey, dah tu ada 4. Maksudnya ada 4 gate. Ni 1, 2 keluar 3. 12, 13 keluar 11. Tu input output kena tahulah. Okey. Untuk lab kita sambung je. Okey. Okey, yang ni macam ni kan. Kita ada dia punya eksperimen dia tu. Dia punya logic gate dia tu A, B, C, dia punya input, Z dia punya output. So kita bagi dia punya wiring dia tu. Wiring tu based on data sheet tu lah. Ni 1 input, 2 input keluar 3. Ambil yang kedua. 5 keluar 6. 1 keluar 2. 10, 9 keluar 8. 1, 2 keluar 3. Ini ada betul salah ke tak? Tak ada betul salah Kalau awak atas ni 4, 5, 6. Yang ni awak 1, 2, 3. Itu terpulang awak lah. Yang ni dia pakai sebelah atas 9, 10, 8. Okey, yang ni dia pakai 1, 2, 3. Kalau awak nak pakai yang ni 4, 5 keluar 6 pun. Semuanya dalam satu gate. Biasanya bila awak tak dapat result dia tu kan, output tak dapat. Biasanya dalam kita ada IC tester. IC tester tu kadang dia akan test kita punya IC ni sama ada IC tu fail atau pass. Biasanya bila IC tu pass, tak semestinya dia pass semua benda ni. Mungkin dalam sini ada 4 kan. Mungkin ada 1 tak boleh pakai. Mungkin ada 2 tak boleh pakai. Mungkin 2 boleh pakai. Okay, so awak kena check lah. Kadang-kadang awak pakai 2 ni, lepas tu awak tak dapat result. Lepas tu saya pun cakap, paling senang saya cakap tukar IC dulu. Bila tukar IC, kita tak perlu nak tukar connection dia kan. Just cabut IC tu. And then awak letak balik IC tu dekat lubang yang sama. Itu paling senang macam tu. Kalau IC dah habis, ataupun awak nak cepat kerja, tak nak jalan-jalan apa semua, awak tukar dia punya connection. Tadi awak masuk 1, 2, 3, keluar 1, awak tukar yang ni pula. 5, 6, keluar 4. Macam tu lah. Okay. Itu cara dia lah. Okay. Ini saya bagi briefing ni dah macam saya bagi untuk lab punya briefing lah. Nanti bila dah start lab nanti awak cuma ingat balik apa yang saya cakap lah. Okay. Okay, and then connect wire jumper ni. Jumper wire ni macam ni lah. Satu ni connect ke A ni switch dia lah. Connect ke B switch ni connect ke C. Ni jumper kan 6 ni masuk ke 9. 6 daripada IC 7400 masuk ke kaki 9 7400 macam tu lah. Kaki 2 daripada 7404 masuk kepada kaki 10 7400 macam tu. Masukkan wire dia tu dalam lubang tu. Macam ni. Ni. Masukkan wire dalam lubang ni. Macam tu. Ikut nombor je lah. Senang je. Biasanya orang lelaki dia tak ada masalah. Biasanya perempuan dia lambat sikit. Ini berdasarkan pengalaman saya lah. Bukan saya nak merendahkan apa-apa, tak. Berdasarkan pengalaman saya, kalau bab nak sambung litar ni, lelaki dia cepat sikit. Dia perempuan dia macam dia takut-takut kan, batuk ke apa kan. Mungkin macam tu lah. Dia jadi dia bukan slow, dia berhati-hati sikit. Kita nak berhati-hati pun kita kena tengok masa juga. Kalau lag 2 jam tu kena laju sikit lah. Okay. So biasanya grup yang ada campur lelaki perempuan tu memang kita nampak lah lelaki yang akan connect wire tu. Kalau boleh semua terlibat lah dalam nak sambung tu kan. Okey, yang ni nanti awak akan tengok lah. Nanti bila sampai lab nanti saya akan review balik awak punya lab sheet apa ni, trainer ni. Kita ada switch kat bahagian bawah ni, switch input tadi lah. Dan then kita ada bahagian output dia tu kita sambung LED. Okay, yang ni lah. Ni Z ni. Z ni kita akan sambung kepada LED. Dan kita buat dia punya function di sini 0, 0, 0. Tengok LED dia berapa. 1. Kalau LED nyala 1.
Okey, kita pun buat dia punya combination dia. 000, 001, 010, 011. Baca dia punya digital combination dia. Dan kita tengok dia punya Z LED tu nyala tak nyala. Ini kita panggil sebagai truth table. Combinational logic dia 000 sampai 111, Z output dia. So itu kita panggil sebagai truth table dia lah. Okay. Okey, ada dia punya rubriks untuk apa ni, lab practical psychomotor CPA ni lah. Cognitive, psychomotor dan efektif. Dan ini adalah kulit depan. Setiap kali awak nak hantar lab sheet, kita ada 6 lab sheet lah. Maksudnya ada 6 kulit muka lah. Ada 6. Setiap kali awak nak hantar by partner tu, 2 orang satu benda ni lah. 2 orang satu report. Satu ni lah. Okay. So awak compilekan dua lab sheet, satu muka depan. Macam tu. Okay. Ini muka paling depan sekali lah. Paling depan sekali ni lepas dah compile 6 tu, saya akan letak awak punya markah ni dekat 6 satu set lah. Okay. Okay, balik pada yang tadi saya punya planning tadi. Kita ada 26 orang satu session kan. Saya duk kira-kira tadi. Kita ada 26 satu session. Mungkin kita akan mula, kalau tak ada apa-apa, kita akan mula lab minggu ketiga. Contohnya lah. So kita dah short 2 minggu. Okay. Kita ada 14 minggu. Jadi kita ada 12 minggu. 12 minggu, kalau kita bagi 2, kita ada hanya 6 sesi. 6 sesi. 6 sesi untuk setiap grup lah. Maksudnya macam tu. Okay. 6 sesi untuk setiap grup. Kita bahagi pula dengan 2. Sebabnya setiap sesi, setiap kumpulan section tu kena bagi 2 untuk SOP kan. 26 tu kena bagi 2, 13. Jadi 6 bagi 2, 3. Jadi satu grup tu dia boleh buat 3 saja. 3 kali masuk lah. Satu sesi. Satu grup lab 13 atau 14 orang tu dia boleh masuk 3 kali. Okey. Saya bagi target setiap kali sesi atau setiap kali kumpulan lab tu masuk 2 kali saja. Masuk 2 kali dan siapkan 3 lab sheet. Dan sesi yang ketiga tu sebagai dia punya reserve je. Kalau tak boleh siapkan 3 lab sheet dalam masa 6 jam, 2 kali tu, baru dia pergi kepada slot yang ketiga tu lah. Okay. Bukan yang awak kena buat semua untuk lab activity tu nanti. Saya akan pilihkan lah untuk lab eksperimen apa yang kena buat untuk saya nak verifykan awak punya skill awak tu lah. Verifykan awak punya lab eksperimen awak tu. Bukan semua dalam lab sheet tu kita kena buat. Kita pilih-pilih je lah. Yang tu dia punya details, awak punya giliran apa semua tu nanti saya nak kena plan betul-betul lah. Okay, and then the announcement dia tu saya akan up to date lah dengan awak, update. Cuma awak alert je lah. Okay. Itu dah habis. Yang ni 3.5 sikit lagi, dalam 15 minit lebih kurang. Saya nak pergi kepada awak punya software. Software used in this course. Yang ni khas untuk MCO ni lah. Dan kita punya mode hybrid ni kan. Jadi kita ada 6 lab sheet. 3 lab sheet awal-awal tu saya akan verifykan dia punya hands on. Ada eksperimen tu hands on, kita akan verify dia punya ni. So awak akan masuk dengan SOP sebanyak 2 sesi, habiskan 3 lab sheet. Jadi 3 lab sheet tu awak print dulu. 3 lab sheet tu awak print dulu. Awak kepitkan sekali. Maksudnya awak bawa sekali. Dan awak settlekan dia punya pre-lab dia sekali. Boleh terus buat lah. Yang mana boleh buat tu awak buat. Sebab tu biasanya kuliah yang awal-awal ni saya akan terus lompat kepada chapter 2 dah silap saya. Ataupun awal chapter 3. Lepas tu baru saya pusing balik kepada chapter 2 dan chapter 1 lah. Okay. Okay, untuk online tools ni ada dua level of simulation lah. Biasa kita akan simulate in terms of gate level dengan digital circuit dia tu. Digital circuit tu macam kita buat dekat lab tu lah. Okay.
Gate level ni macam kita buat yang pre-lab tadi tu. Yang saya tunjukkan tadi yang nombor-nombor tadi tu. Itu yang kita panggil schematic diagram. Schematic diagram tu is similar to gate level punya simulation lah. And then yang kita sambung-sambung wires tu adalah kita punya digital circuit punya hands-on lah. Okay. Okay, untuk gate level simulation macam ni lah. Gate level. Okay. Ya. Jadi awak akan ada dia punya gate level ni, biasa kita akan ada dia punya gate dia tu, and then kita nak verify, kita nak sahkan ataupun kita nak verify kan kita punya truth table tu. Okay. Kita ada ABC ni, kita nak verify kan apa dia punya output dia. Okay. Dari situ kita boleh keluarkan dia punya boolean expression. Okay. Ni macam ni lah. Kita lukis dia punya gate je kan. Gate diagram je. Okey, cuma untuk yang ni saya tak explore, saya tak ajarkan awak untuk pergi into details dia punya dia punya tools lah. Cumanya yang basic awak hanya tahu untuk lukis dia punya schematic diagram dan macam mana nak arah simulation, and then ambil dia punya data lah. Kalau nak peringkat advance lagi, awak boleh generate dia punya K-map. Ni kan awak boleh generate K-map dia. Nanti awak boleh keluarkan dia punya expression dia. Itu awak boleh explore sendirilah. Kalau saya bagi ajar yang tu, saya rasa kalau awak nak jawab soalan, awak pakai tools saja nanti. Kan? Yes. Tapi kita nak dapat dia punya knowledge tu adalah bukan daripada tools. Nak jawab soalan nanti kita kena start daripada menggunakan kita punya apa yang kita belajar lah, teori-teori yang kita belajar. Bukan kita guna tools untuk jawab soalan exam. Bukan macam tu lah. Sebab tu saya ajar yang basic-basic je lah. Untuk kita support kita punya amaliah. Nanti untuk digital circuit ni, kita kena sambung macam yang lab punya lah. Macam ni kan. Sambung yang macam lab punya. Aduh, masuk balik. Okey, sebiji macam lab. Putus kan? Sebiji macam yang kita buat dekat lab. Ada breadboard, ada kita punya IC tu 7408, ada kita punya LED, ada kita punya power supply. Sebiji lah. Memang kalau kita buat simulation macam ni, and then kita buat hands on dekat lab, sepatutnya kita akan dapat lah dia punya result dia. Macam ni kan, combination dia ni. Sebiji. Okey. Jadi awak kena ada sentiasa benda ni. Benda ni awak memang kena print dan sentiasa bawa dalam lab. Kalau awak tak ada benda ni, awak duk mengelamun je lah. Ataupun kita ada handphone, kita boleh buka dia punya datasheet sama je biasanya. Okey. Okey, untuk untuk tools ni ada dua lah. Satu Logisim ni. Awak kena download dulu. Dia adalah free download software. So no issues of piracy ke, tak ada issue on legal legal license ke, tak ada. Dia adalah version free download. Awak boleh download and then awak boleh run. Okay. And then kita ada satu lagi online punya simulation. Awak kena buka internet lah. Yang ni offline. Awak download sekali, awak terus boleh run. Yang ni kena online lah. Yang itu kita punya ni Autodesk Tinkercad. Yang kita lukis, yang ni. Ni Autodesk ni. Okey, untuk part 1 Logisim ni awak pergi kepada ni, yang ni slide ni nanti saya bagilah. Awak pergi dekat website ni. Ni website adalah. And then awak klik download ni. Klik download, nanti awak run the software. Lepas tu awak buka dekat help ni, awak pergi pada tutorial. Tutorial tu awak buat dulu. Boleh belajar dulu buat dia. Ni kan contohnya simulation step ni, kita nak buat benda ni. Okey. Mula-mula sekali awak adding gates. Ni saya tunjukkan ni. Ini saya punya tool saja ni. Ni. Ni tool saja kan. Awak nak adding gate, buatlah. Adding gate. Lukis lah. Sini ada output yang nak berapa? 4 ke 5 ke? 2 ke? Dia jadi 4. Okey. Macam tu lah. Dekat slide ni awak boleh play around dulu. Yang ni awak kena buat dululah. Ni awal-awal ni boleh play around dengan kita punya online tools kan. Buatnya nanti kita tak boleh jangka lah. Awal-awal ni kita memang target kita akan buat hybrid. Satu masa nanti
dia akan jadi MCO ke apa ke, kita tak boleh jangka. Cuma kita doa dia tak jadi worse macam tu lah. Macam dulu kita plan, saya lepas kita plan hybrid juga. Sekali hybrid pun tak jalan. Semua fully online. Macam tu. Jadi saya dah backup siap-siap. Walaupun kita buat hybrid, kita dah set tool siapa yang nak pakai. Jadi awak boleh play around lah. Okay, awak click and place the gate ni. Yang macam tadi tu, gate ni awak boleh pilih ke atas. Ataupun awak boleh scroll down menu tu, gates. Ada macam-macam gate kat sini, awak boleh scroll down. And then awak klik, awak letak dekat dia punya workspace dia tu lah. And then ada dia punya properties dia tu. Gate size ni, gambar dia nak besar kecil ke. Okay. Boleh pilih kat sini. Lepas tu awak add wires. Adding gates. Lepas tu awak add dia punya input output dia ni. Ni kat sini ni. Empat segi ni adalah kita punya input. Bulat ni adalah kita punya output. Okay. Lepas tu awak add wires lah. Wires dia ni. Okay. Cuma yang ni tak berapa cantik lah. Ini dia tak edit dia punya apa kita panggil input saja. Yang ni 6 input kan. Jadi awak edit lah ni. Kat property tu tadi awak letaklah 2 input je. 2 je kita pakai kan. Kita tak pakai yang lain kan. Supaya kita tak confuse. Jadi semua titik point tu kita dah sambung kepada dia punya wires dia. Okay. Kalau wire bersambung dia akan jadi warna yang bersambung lah. Warna hijau kan. Contoh je lah. Sebab dia ada warning dia tu. Kalau wire tak bersambung, warna dia lain. Okay. Awak explore lah. Okay, lepas tu awak nak add text lah. Contoh lah. Nak add text kalau awak nak letak sini apa ni, AND gate awak tulis. Ni awak tulis XOR circuit built using logisim. Yang ni function of the diagram ni lah, apa function dia kan. Okay. Sebab ada soalan-soalan dalam lab sheet saya dah update. Ada soalan yang melibatkan awak kena pakai simulation tools. Jadi awak kena buat. Jadi saya nasihatkan untuk awak punya buat something yang awak buat dengan awak punya online tools ni atau online software ni, awak tulis nama nama dengan nombor metrik awak. Supaya saya anggap ia adalah kerja awak lah. Macam tu. Dengar ni awak kena catat ni. Saya tak ulang banyak-banyak kali kan. Okay, setiap kerja yang ada online ataupun offline ni, dia ada add tag sama juga dengan yang Tinkercad tu. Tinkercad tu awak boleh print screen je sebab awak ada username awak tu. Awak print screen je, adalah nama awak dekat atas tu. Okey, awak print screen ataupun awak ni, awak ambil awak nama awak sini, nama awak nombor metrik ke apa kan, nama no section ke apa ke, asalkan ada tulisan je lah. And then awak print screen ke, awak ambil dia punya gambar, saya nampak ada nama, saya anggap ia adalah 100% kerja awak lah. Walaupun kawan awak nak copy awak punya gambar pun, still dia kena edit dia punya nama kan. Saya anggap dia kerja dia tu kerja mengedit lah kerja dia. Dia tak buat kerja pun, dia kerja edit lah. At least buat kerja juga. Kerja edit. Dia belajar, dia tak belajar tu, wallahualam lah. Kita anggap dia belajar lah. Okay. Jadi awak tulis nama, and then awak print screen, awak tampal dekat ikut arahan lab sheet tu lah. Okay. Cara nak test dia adalah awak tekan je sini. Awak tekan jari ni, and then awak poke dia ni. Awak tekan dia punya tempat input ni. Awak tekan, dia akan berubah jadi satu. Ni kan, dia berubah. Line dia ni akan jadi line warna lain lah. Ni dia berubah. Okay, dia keluar ni satu. Awak tekan belah atas ni, dia berubah kosong jadi satu. Berubah ni satu jadi kosong. Ikutlah dia punya combination logic tu. Kita akan sentiasa start dengan 00, 01, 10, 11. Combination logic ni adalah bacaan binaries. Kita kena belajar number system pula. Bukan saja awak letak 00. Awak tak boleh juga letak sesuka hati awak. Awak nak letak 11 dulu ke, lepas tu awak letak pula 10 sini. Lepas tu letak 01. 00. Tak boleh lah. Awak kena letak by sequence dia. Sequence ni adalah bacaan binary numbering system. Jadi kalau baca decimal, ini adalah nombor 0, ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Macam tu.
Nanti kita tengok lah dalam awak punya calculator pun ada base and numbering system. Okay. Okay, part tu adalah Tinkercad ni. Awak pergi kepada Tinkercad ni. Okay, and then awak register dengan sign in. Okay, ni saya minta tolong dengan awak. Bila register tu, sign in, awak register dengan nama awak lah. Jangan pakai nama Mak John ke apa kan. Mak John ke apa tu. Nama apa lagi. Nilopa ke lah. Tak boleh lah. Dah kahwin tu. Nama apa ke. Tak boleh. Nama awak sendiri kan. Tak nama awak. Nama penuh lah. Macam saya ni kan tak nama ni. Jadi bila awak nak buat something yang simulation, awak boleh print screen je. Saya pun print screen, saya nampak ni design by nama ni. Saya tahulah tu awak yang buat. Walaupun dia ada sini copy of logical gates. Ni copy tak ada masalah. Yang penting awak punya account. Okay. Sebabnya bila awak nak copy walaupun daripada kawan awak punya, awak kena copy based on awak punya account. Kalau tak ada dalam, awak tak dapat nak ni lah. Dia kena register dan sign in. Yang ni pun free. Awak register dengan sign in. And then awak klik new project ataupun awak boleh duplicate lah. Awak cari search project tu and then awak run modify. Saya tunjuk dulu kat sini. Okay. Yang ni saya punya Tinkercad lah. Mana Tinkercad saya. Ni saya punya Tinkercad. Ni kan. Dia punya kan. Contoh ni sikit saya lah. Banyak lah sikit. Ni saya dah buat lah ni. Contohnya. Okay. Kalau awak cari je, awak pergi kepada search design ni. Search design ni adalah search design dalam awak punya account. Okay. Tapi kalau awak nak search design dalam account yang siapa-siapa punya, orang punya tu, awak kena search kat sini lah. Contoh sini. Nangate. Sikit lah. Search lah. Ada banyak kan. Nangate lah, apa lah. Kalau tak nak start daripada awal, awak boleh cari daripada sini. Contoh yang ni, Nangate. Ini buat. Saya pun copy. Okay. Tapi saya tak galakkan awak, saya tak galakkan awak cari dan copy lah. Walaupun sebenarnya cari dan copy pun sama je kalau awak buat sendiri. Kan kita nak dia punya ni je. Ni lah contoh Nangate kan. Run start simulation 0001 10 buat lah ni. Ini sama macam kita punya switch dekat lab tu. Okay. Saya tak galakkan awak copy dengan paste lah. Walaupun dari segi kecepatan nak buat bekerja tu kejap je. Saya galakkan awak create and case daripada awal. Start new lah. Start new. Just back je. Sikit create new design je lah, senang. Okay. Boleh nampak? Boleh sir, boleh. Okey, kat sini semua ni awak punya ni. So awak carilah kat sini. Mula-mula awak nak apa, breadboard dulu lah. Breadboard dulu. Carilah breadboard ni. Okay, dah ada breadboard. Okay. Macam tu lah. Start daripada awal lah. Start daripada awal ni sebiji macam apa yang kita buat dekat lab. Okay. Start macam tu lah. Okay. Macam ni kan. Awak cari breadboard dulu tadi. Lepas tu awak cari logik. Contoh awak di sini logik. Logik keluar logik. Ataupun awak type 74. Type 74. Apa dah list 74. Banyak lah 74 kat situ. Sini kan. Type 74. Sebab apa 74? Sebab 74 tu dia punya logik. Ni kod dia kan. 74 berapa kan. 74. Kan banyak tu. Okay. Banyak. 74 apa semua. 74, 75, 74. Ni decoder ke apa ke. Flip flop.
multiplexer semua ada kat sini. Okey. Okey, lepas tu ini saya dah listkan benda-benda yang kita pakai dalam yang elektronik digit ni lah. Okey, and then kita ada switch ni. DIP switch ni ada banyak switch. 1, 2, 3, 4 atau boleh pakai sampai 8. Nampak tak tadi yang kita tengok trainer tadi tu ada banyak switch dekat bawah tu kan. Ibarat yang ni lah. Ibarat dia macam ni. Okey, ataupun awak boleh pakai slide switch. Kalau awak pakai 2-3 switch, awak boleh buat slide switch. Semuanya slide switch ni tak bagus. Dia banyak connection lah. Satu switch ni awak kena ada 3 connection. Sedangkan kalau awak pakai DIP ni, awak just pakai 2 connection je untuk satu DIP ni. Okey. Awak type power supply, awak ambil power supply. Power supply ni make sure 5 volt lah. Jangan lebih 5 volt. Dekat dekat lab pun nanti awak akan sambung ke 5 volt punya port lah. Jangan sambung lebih. Nanti sambung lebih dia panas. Sometimes dia boleh meletup lah. Dia dia meletup. Okay. Lagi-lagi kalau awak pakai kapasitor. Biasa kalau buat lab kapasitor mudah sangat dengan lab elektronik mudah sangat dengan pom meletup lah. Bahaya kan. Okay. Itu biasa kalau pakai kapasitor polarity salah. Meletup lah. And then awak pakai ini kita panggil function generator ni. Function generator ni biasanya awak akan pakai untuk kita punya counter nanti. Chapter 5, 6, 7 nanti kita akan pakai lah. Okay. Okay, sama juga. Awak kena ada lab sheet tadi tu. Bukan lab sheet, data sheet tadi. 74 apa awak nak pakai. Ni quad 2 inputs AND gate. Quad ni ada 4. 1, 2, 3, 4. 2 inputs ada 2 input. Ada yang 3 input. Ada yang 4 input. Kau tengoklah. Yang paling penting dekat simulation ataupun dekat lab sekalipun awak kena sambung dia punya VCC dan ground ni. Wajib sambung. Setiap kali awak pakai awak punya IC kena sambung. Letak je IC dekat breadboard tu, terus sambung VCC ground. Letak je terus sambung. Kalau tak awak tak ingat nanti. Okey? Sambung lah kalau nak buat command ni, sambung VCC sini, sambung VCC sini. Sambung VCC sini. Sambung sini. Tu baru masuk VCC. Sama juga dengan ground. Awak commandkan dia punya connection dia. Okey? And then input output dia ikut dia punya figure. And then switch. Switch dia IP ke ataupun slide ke. Mana-mana lah. Pakai dia IP lah. Okey? Okey, ni. Ni contoh. Ni awak punya data sheet kan. Contohnya saya pakai dekat sini. 3, 4, 5, keluar 6. Ni lah. 4 masuk switch. Yang input ni masuk switch. Input masuk switch. Sama juga kalau kita buat kat trainer tu. Input tu masuk switch dekat bahagian bawah tu. Masuk switch dekat 4. Masuk switch dekat 5. Keluar output dekat 6. 6 ni keluar output dia dekat LED lah. Ni. Okay. So daripada sini yang awak faham dia ni gambar ni. Nampak ni. Sebab tu bila dapat skematik awak kena tulis nombor tu dekat kaki ni. Wajib tulis. Bukan awak berkhayal je kan. Nak sambung apa tu khayal je. Saya tanya mana nombor dia. Nombor apa? Kalau saya tanya nombor awak boleh jawab nombor apa tu maksudnya awak tak tahu apalah. Bila saya tanya nombor maksudnya mana nombor? Nombor pin lah. Awak kena sentiasa tulis label nombor awak dekat awak punya gambar skematik awak tu kan. Sebab kita ada banyak-banyak gate. So kita kena tulis nombor tu siap-siap. Nombor kaki dia. Kaki pin tu. Okey. Ni 3, 4. Ni 4, 5, keluar 6. Ni. Keluar pergi LED lah. Masuk kepada anode lah. Cathode masuk apa ni? Masuk ground, ada resistor lah. Sama juga yang ni pun kena bagi resistor. Okay. Okay, and then awak check sini. 00 nyala tak sini? 0. 01. 01. Buat lah. 10. Buat sini. Nyala tak? Tengok. 11. Nyala. Ini AND gate kan? AND gate 11 baru dia nyala kan? Macam ni lah. Tengok ni video ni. Start simulation. Okay. And then tengok 5 volt ni betul kan. Okay, awak play around dengan combination lah. 0, 0. Okay. 0, 0, 0. 0, 1.
Oh, tu satu-satu. Okey, kosong-kosong. Okey. So awak play around ni. Play around benda ni. So, play around. Ikut dia punya conventional logic ni. Okey. Senang je. Okey, ada tips untuk DIP switch ni. DIP switch ni, awak kena tengok. Dia, konsep dia adalah dia open switch dengan close switch. Open switch tu maksudnya dia memutuskan litar tu. Jadi dia akan tengok aliran elektrik tu, aliran arus tu daripada VCC ataupun daripada ground. Kalau aliran elektrik tu aliran arus daripada VCC, maksudnya dia ada 5 volt kat situ lah. Kalau aliran arus tu daripada ground, maksudnya dia akan dapat 0 volt lah. Ada dua combination kat sini. Tak semestinya dia tulis in on, bahagian atas tu on. Awak tengok cara awak sambung. Okey. Tak semestinya bahagian bawah ni dia jadi off. Walaupun dia punya label tu on. Nampak ni. Okey. Yang ni saya dah bagi cara dia dah. Kalau awak sambung macam ni, bahagian bawah ni sambung ke ground, nampak ni. Bahagian bawah ni sambung ke ground. Bahagian atas ni VCC. Bahagian bawah ni ada resistor. Dan awak ambil daripada bahagian bawah. Nampak ni? Ini yang ambil daripada bahagian bawah. Okey. Jadi bahagian bawah ni akan jadi kosong. Apa position dia akan jadi 1. Okey, maksudnya bila dia close switch, VCC tak mengalir. Yang bawah yang mengalir. Atas ni, bila dia apa ni? Open switch ni, bila dia close switch, dia open switch, dia akan mengalir daripada ground lah. Dia tak mengalir daripada atas. Okey. Bila dia on ke atas ni, so arus akan ambil daripada, dia akan mengalir daripada atas ni terus ke sini lah. Okay. Ini kalau nak faham in terms of circuit dia lah. Kita tak payah faham in terms of circuit, kita nak tahu dia punya nilai dia 01 tu based on kita punya switch je. Jadi awak ambil gambar ni awak sentiasa rujuk lah. Paling senang kita just maintain je. Kita buat yang ni senang sekali kan. Lower kosong, atas on. Macam ni lah. Ni lower 1. Ambil yang ni, silap. Sorry ya. Apa position sama dengan 1? Maksudnya kita klik ke atas ni, dia jadi 1. Turun ke bawah dia jadi kosong. Senang nak buat kan? Sama macam kita punya dekat lab tu. Kosong, kosong. Pergi atas, kosong 1. Pergi bawah, kosong, kosong. Pergi atas sini, 1, kosong. Atas 2, 2, 1, 1. Macam tu lah. Ambil yang cara macam ni. Jadi dia sambung bahagian bawah ni, bahagian mana sambung resistor, atas sambung 5 volt. Okey. Atas ni sentiasa sambung 5 volt, cumanya resistor tu dekat mana? Ini ya. Atas bawah ni sentiasa sambung dekat ground, tapi kedudukan resistor tu. Okey. Dan kedudukan wire input tu dekat mana? Bahagian bawah ke bahagian atas? Okay, kalau awak nak jenis suka yang songsang punya ni, opposite je, opposite direction, lower position ni, bahagian bawah ni 1, atas bahagian kosong. Resistor sebelah atas, ambil data daripada atas. Okey. Ini ground macam biasa. Okey. Tujuan saya tunjuk yang ni, sebabnya bila kita nak copy tadi, kita tengok design orang kan. Kita pun cari design, kita dulu tengok design NAND gate, kita pun jumpa design dia tu, kita pun klik. Bila kita klik, kita tak perhatikan dia punya DIP switch configuration ni, jadi kita confuse lah. Kita pergi ke atas tapi dia off. Rupa-rupanya dia ambil macam ni kan. Kita pergi ke atas, dia off. Rupanya sebelah bawah ni yang apa ni, yang on ni, bukan sebelah atas. Jadi sentiasa tengok kepada configuration dia lah. Okey. Sini boleh tengok YouTube dia ni untuk start buat daripada awal lah. Tak payah pun sebenarnya, awak just buat terus daripada awal, senang je sebenarnya. Okey, and then ada slide switch connection ni. Macam ni senang je. Kalau nak pakai slide switch ni, tak perlu fikir apa lower position ke. Awak slide sebelah kiri kosong, slide sebelah kanan 1. Tapi kalau ada 5 input, awak kena susun 5. Bila susun 5, kena ada 5 wire, 5 set kali 2, 10 wire awak kena atur. Kan banyak tu, jadi banyak kerja pula.
Jadi bayar gaji tu satu hal. Nak susun ni takut tak muat breadboard pula. Okey. Jadi yang ni nanti kita akan pakai bila kita buat lab 6 nanti, lab 5-6 nanti kita akan pakai slider switch lah. Sebab kita nak generate satu input je, mungkin macam tu lah. Okey. Untuk nak test awak punya kefahaman baca apa ni, datasheet ni. Baca datasheet ni. Baca ni. Ni kan. Awak boleh buat yang ni lah. Ni contoh dia. 7404 ni adalah gate apa. Ni IC ni dia pergi pada gate apa. Ni sambung sini. Sambung sini. Oh, ni sambung ke kaki 12 sama 12. 12 output dia. Masuk kaki 13. 13 masuk keluar 12. Ni in 13 out 12. Dia adalah gate apa? Not. Tengok 7404 net gate apa. Ni 7432 gate apa. Yang ni output dia dekat mana? Carilah. Ini untuk gate apa ni? Cari output dia pergi mana. Cari input dia apa, output dia apa. In dia mesti ada dua ni kan. Warna biru dengan warna hijau ni kan. Dia masuk in kat sini. Awak buatlah ni practice untuk yang ni. Awak perhatikan kat sini, dia punya VCC dengan ground semua sambung kan. Ni VCC warna merah ni kan. Nampak ni, VCC ni masuk 5 volt masuk setiap IC. Ni dia masuk sini. Masuk kaki 14 ni. Masuk. Begitu juga dengan ground, dia akan masuk setiap kaki 7 ni. Nampak? Okey. Ini caranya awak nak sambung whether awak nak sambung simulation ataupun awak sambung hands on nanti memang macam ni lah sambung dia. Sebiji 100% sambung. Okey. Cumanya untuk trainer board tu kita tak sambung lah dekat LED yang ada LED ni. Kita cucuk dekat tempat yang memang dah ada LED tu. Sama juga untuk switch ni. Yang ni je beza dia. Switch ni kita just cucuk dekat switch yang ada dekat bawah tu. And then untuk ports ni 5 volt ni kita just cucuk dekat lubang 5 volt. Itu je lah. Okay. So habis yang ni. So habis untuk hari ni. Saya dah tengok ni berapa orang masuk ni. 82. Banyak agak kan. Okay. Saya nak awak scan sekejap ni. Kita punya kehadiran. Okey, kelas dah habis. Ada soalan nak tanya? Sambil saya setting benda ni. Sekejap. Apa-apa nanti saya bagi tahu announcement kelas. Kelas ni saya dah tengok macam kalau 100 orang kelas ni akan ada juga masa free nanti awak apa, boleh kelas sekali jalan je. Semua satu lebih. One shot saya bagi kelas online kan. Jadi tak payah buat 2 kali. Jadi kita tengok. Nanti kelas tu saya boleh record aja. Okey, boleh buat QR code scan terus attendance. Sir, rasa tak share. Sekejap. Nampak. Okey dah. Dulu. Aku dah ada tu. Okey. Boleh scan jap. Dah masuk.
Dan boleh terus keluar lah left. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh awak scan dah, boleh terus left. Baik sir, terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Tolong. Thank you, sir. Okay, terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you sir. Terima kasih, sir. Sama. Terima kasih, sir. Terima kasih sir. Bye, sir. Thank you. Terima kasih, sir. Bye-bye. Sir, jumpa lagi. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Sama. Terima kasih, sir. Terima kasih sir.